Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Mahdi Dr. Muhammad Yusof Sehari yang bersedia langsung pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Prof, pertama sekali kita melihat indikator ini sudah pun digariskan. Kita faham vaksinasi salah satu antara indikator yang dilihat dan juga kita lihat hari ini pengumumannya untuk pembukaan bagi fasa 1 pun dah boleh buka banyak industri. Pada pandangan Prof sendiri, adakah indikator ini bersesuaian untuk kita melihat kepada pembukaan sektor-sektor ekonomi demi memulihkan semula ekonomi, Prof? Waalaikumsalam, Najib. Reaksi saya berkenaan dengan pengumuman ini adalah tiga perkara. Yang pertama ialah kita menyambut baik usaha ataupun inisiatif pihak kerajaan untuk membuka kembali ekonomi secara walaupun secara berperingkat, kerana kita lihat keadaan ekonomi agak meruncing pada ketika ini dengan statistik perangkaan kadar pengangguran yang bulan Mei meningkat kepada 4.8%. Dan kita lihat data cerapan daripada pihak KESO sendiri, kita melihat bahawa kadar kehilangan pekerjaan di antara Jun dan Julai juga meningkat. Jadi keadaan ini memerlukan kepada kita memberi kelonggaran untuk memberi nafas sedikit kepada sektor ekonomi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi inisiatif kerajaan tadi, pengumuman tadi, kita lihat bahawa saya mendapati bahawa vaksinasi itu ada menjadi satu indikator dalam menentukan pembukaan sektor ekonomi itu sendiri. Dari satu sudut, dari perspektif ekonomi, pada pandangan saya, kalau kita menghadkan hanya pelanggan yang mencukupi ataupun telah complete second dose, ini tidak akan memberi impak yang maksimum kepada usaha tadi, kerana dari satu sudut penggunaan, iaitu isi rumah ataupun pengguna mempunyai had yang mana mereka yang masih lagi tidak cukup vaksinasi tidak dapat untuk berbuat melawat ataupun pergi ke premis disebabkan oleh kekangan tersebut. Dan dalam masa yang sama, ini memberi impak kepada perniagaan yang baru nak dibuka kerana mereka tidak dapat untuk memaksimalkan jualan mereka. Jadi keseluruhannya apabila kita ambil dua perkara ini, bagi pandangan saya, eloklah kalau kita lihat kembali indikator ini dengan mengambil kira kita memberi ruang juga kepada mereka yang tidak mendapat full dose lagi ini untuk berpeluang untuk menikmati kelebihan ekonomi tersebut. Contoh, Najib, saya ambil mudah, cuci kereta. Ia dibenarkan oleh kerajaan, diumumkan tadi. Dalam cuci kereta, ada dua pilihan, kalau kita lihat dari segi SOP-nya. Yang pertama, mereka yang lengkap dua vaksinasi ini adalah mereka boleh keluar dari kenderaan dan juga boleh berada di premis. Bagi mereka yang tidak lengkap vaksinasi ini, mereka perlu berada dalam kereta, tidak perlu keluar dalam kereta, dan cucian hanya berlaku di luar cuci kenderaan saja. Ini tidak melibatkan kontak langsung. Jadi kalau kita boleh buat macam segregation ataupun macam memecahkan pasaran ataupun pelanggan sedemikian, saya kata itu lebih baik kepada pihak peniaga. Yang ketiga adalah saya melihat kalau kerajaan menggunakan indikator vaksinasi ini sebagai penentu untuk membuka ekonomi. Jadi pada pandangan saya, sudah kira pada masanya kerajaan juga perlu memberi tumpuan kepada vaksinasi golongan rentan ekonomi. Contohnya kita lihat mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun kadar pengangguran yang telah meningkat daripada 4.5% pada Mei pada 4.8% pada Jun. Jadi mereka ini sepatutnya diberi keutamaan vaksinasi supaya bila mereka lengkap vaksinasi, mereka mempunyai manfaat boleh rentas daerah ataupun rentas negeri untuk melakukan pekerjaan. Jadi pada pandangan saya, survival mereka adalah lebih penting. Saya harap kerajaan boleh mempertimbangkan vaksinasi kepada golongan rentan dari segi perspektif ekonomi. Jadi ini lebih baik kerana ini lebih membantu mereka yang sepatutnya memerlukan, dan ini memastikan bahawa program vaksinasi kita ini inklusif. Maksudnya keterangkuman itu ada di situ. Najib. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa itu antara apa yang perlu dan disyadangkan untuk dilakukan oleh kerajaan? Kita melihat vaksinasi itu perlu dilonggarkan, tetapi SOP itu perlu diketatkan lagi untuk industri-industri tertentu, dan juga SOP itu tidak boleh pukul rata untuk semua industri. Perlu spesifik kepada industri tertentu kerana mereka ini berbeza dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat dari aspek kesediaan perniagaan pula? Kerana mereka ini berdepan dengan tekanan yang begitu dahsyat lagi sekali sejak penutupan dahulu. Ada pun yang sudah menutup kedai fizikal mereka kerana tidak mampu membayar sewa dan sebagainya.
pada pandangan Prof, mungkin pemerhatian Prof dan juga perbincangan Prof sendiri, data yang Prof ada, di mana tahap kesediaan mereka untuk membuka kembali, untuk membangun kembali perniagaan mereka pada ketika ini? Jika kita lihat dari segi ketersediaan ya untuk mereka membuka ekonomi sekali, keadaannya agak bercampur-campur ya Najib, dan bergantung juga kepada sektor ekonomi itu sendiri ya. Bagi setengah sektor ya, mereka seperti yang kita tahu bahawa PKP yang sedang berlangsung pada 2-3 bulan lepas menyebabkan mereka kerugian yang teruk, dan mereka banyak yang gulung tikar dan juga banyak terutamanya kepelancongan ya. Jadi kalaupun ada sentimen yang kalau ada kerajaan mengumumkan tadi untuk membuka ekonomi, sebahagian dia tidak akan, bagi pandangan saya nampak tidak akan menyambut terus membuka pada hari esoknya. Mereka akan tunggu dan lihat kerana mereka tidak mahu mengambil risiko yang tinggi, kerana kebimbangan mereka adalah jika mereka buka seminggu operasi, tiba-tiba keadaan sebaliknya berlaku menyebabkan mereka terpaksa menutup kembali perniagaan mereka. Ini sesuatu yang sangat membebankan dan sesuatu yang patut kita elakkan bagi pihak peniaga. Jadi sebahagian saya nampak akan sebahagiannya akan bermula untuk melihat membuka perniagaan, dan sebahagiannya akan tunggu dan lihat seketika nanti bila keadaan dah kembali stabil. Kerana kita tahu bahawa pelaburan dalam perniagaan ini hari ini tidak akan mendatangkan pulangan esok dan akan ambil masa. Jadi masa ini penting untuk mereka melihat, menganalisis dan juga untuk memastikan bahawa kestabilan dalam pemulihan ekonomi dan pembukaan ekonomi itu berterusan. Okey Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Itu tadi Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari.